Laluan kontra di Lembah Kelang. Gangguan bekalan gula di Pantai Timur pulih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diisytiharkan sebagai Presiden Agong Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM). Pengisytiharan disempurnakan pemangku Ketua Pengakap Negara merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Major Jeneral B Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain Bidin. Pengisytiharan adalah selaras dengan prosedur organisasi dan pindaan POR pindaan 27 Mac 2010 bahagian 2 Seksyen 1 iaitu Perdana Menteri adalah Presiden Agong PPM. Majlis yang berlangsung di Pejabat Perdana Menteri turut menyaksikan Datuk Seri Anwar menerima anugerah bintang semangat padi emas iaitu anugerah tertinggi PPM. Ia merupakan anugerah eksklusif yang hanya diberi dalam kalangan pemimpin negara dan negeri-negeri. Ialah satu acara yang amat besar maknanya kepada Persekutuan Pengakap Malaysia dan semoga dengan pelantikan Perdana Menteri kita akan dapat menarik ahli-ahli muda di peringkat sekolah, kolej dan universiti untuk menyertai Persekutuan Pengakap Malaysia. Di mana Pengakap adalah satu organisasi yang telah berumur 115 tahun dan mempunyai keahlian 56 juta di seluruh dunia. Beliau turut optimis pergerakan pengakap tanah air dapat terus melahirkan lebih ramai modal insan berintegriti dan berwibawa sekaligus menjadi pelapis kepada kepimpinan negara. Sementara itu, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Luar Korea Selatan Park Jin di Perdana Putra. Perbincangan terarah kepada soal kerjasama bagi memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Pertemuan berlangsung kira-kira 1 jam turut disertai Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Lawatan berkenaan akan menjadi platform bagi kedua-dua pihak untuk menaik taraf hubungan dua hala ke tahap yang lebih tinggi berlandaskan prinsip kepentingan bersama, saling percaya dan kesaling hubungan sesama rakyat. Lawatan itu juga bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur LEP Malaysia dan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan sebanyak 114.21 bilion ringgit pada tahun 2022. Kaedah pembukaan jalan kontra akan diperbanyakkan bagi mengatasi masalah lalu lintas pada waktu puncak khususnya di Lembah Kelang. Perkara tersebut diputuskan pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jalan-jalan atau laluan utama ke sesuatu destinasi akan diperluaskan dengan menggunakan lorong-lorong jalan-jalan laluan yang kontras supaya daripada jumlah lorong yang sedikit kepada lorong yang banyak lagi, dan ini adalah satu kaedah yang dilakukan bukan hanya untuk beberapa jalan ke Putrajaya contohnya atau ke Kuala Lumpur tetapi juga untuk beberapa kawasan yang lain. Mesyuarat yang dihadiri Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan beberapa agensi berkaitan turut memutuskan untuk mengkoordinasi dan mengurangkan penutupan jalan dengan segera di kawasan pembangunan dan lebuh raya. Pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Majlis Bandaraya Shah Alam diminta untuk memberi input kepada jawatankuasa bagi membantu menyelesaikan isu kesesakan lalu lintas. Gangguan bekalan gula di Pantai Timur pulih sepenuhnya dan dikenal pasti berpunca daripada penutupan sementara kilang gula MSM Malaysia Holdings Berhad di Johor dan Perai, Pulau Pinang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kedua-dua kilang berkenaan telah beroperasi semula pada 25 April lepas. Saya harap penduduk-penduduk tidak panik dan juga tidak terpedaya dengan mungkin isu yang dimainkan harga gula akan naik.
Jadi setakat yang telah kita buat pemantauan beberapa hari ini, pihak penguatkuasa telah dapat untuk mengatasi isu kekurangan ini. Bekalan gula tambahan baharu akan diagih kepada pemborong dan peruncit mulai esok dengan pemantauan daripada KPDN Kelantan. Sementara itu, berhubung harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen kemasan botol ia dikekalkan bagi tempoh 8 Mei hingga 7 Jun ini. Harga minyak masak sekilogram kekal RM6.90, manakala 2 kilogram RM13.30. Untuk 3 kilogram harganya RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90. Secara umumnya terdapat kenaikan harga sawit mentah untuk bulan April berbanding bulan sebelumnya yang telah melepasi RM4,000 per tan metrik, sekaligus menyebabkan berlakunya kenaikan harga runcit minyak masak tulen. Bagaimanapun, bagi mengelak bebanan kepada rakyat dan pengguna, kerajaan bersetuju untuk mengekalkan harga minyak masak tulen kemasan botol bagi tempoh berkenaan. JAKIM telah menyerahkan cek cura bernilai RM56.4 juta kepada Kerajaan Negeri Selangor. Ia merupakan imbuhan tahunan dan allowance kepada 11,558 guru kafa, imam, bilal, siak dan guru takmir seluruh negeri itu. Cek telah dipersembah oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Alam Shah Kelang. Agihan merangkumi pembayaran imbuhan bulanan sebanyak RM850 kepada 752 imam, allowance RM900 kepada 242 guru takmir, RM1,261 kepada 2,800 guru kafa. Selain itu, ia meliputi caruman perkeso sebanyak RM232 setahun kepada lebih 2,000 imam, bilal, siak dan guru takmir serta termasuk bayaran khas one-off RM600. Peruntukan keuangan JAKIM kepada negeri Selangor itu sebahagian daripada RM1.5 bilion bajet pengurusan dan pembangunan Hal Ehwal Islam dalam Belanjawan 2023. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menjalankan siasatan dalaman bagi menyiasat dakwaan buli seorang anggota di pusat latihan di Kuantan, Pahang. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata siasatan dijalankan berdasarkan laporan yang dibuat bapa mangsa kepada polis. Pihak polis telah pun datang masuk menyiasat ke dalam kawasan pusat latihan Tentera Udara di Kuantan dan pihak pegawai penyiasat telah pun menjalankan siasatan menyoal selidik dan siasatan masih lagi berlaku. Walau bagaimanapun atas asas siasatan yang dilakukan oleh pihak polis Diraja Malaysia, siasatan dalaman telah pun dimulakan oleh pihak Tentera Udara sendiri, ya. Kerana kita tak terima aduan. Aduan dibuat kepada polis masuk menyiasat, kami berikan kerjasama dan tindakan akan diambil kepada mereka-mereka yang jika didapati salah dari segi tata tertib yang ada SOP setiap anggota yang duduk dalam latihan tersebut, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama warga Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. 2 maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 3 kenderaan di Jalan Benta Lipis petang tadi. Kemalangan dipercayai berlaku selepas sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dari arah Kelantan menuju ke Ibu Negara terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori dan pacuan 4 roda. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Noor, mangsa yang maut ialah Allahyarham Muhammad Zubairi Abdullah, 46 tahun, Ketua Unit Saluran Berita RTM yang memandu MPV. Manakala seorang lagi yang maut, pemandu lori. Salah seorang daripada penumpang MPV terbabit cedera parah. Kelindan lori yang membawa muatan kelapa itu pula tidak mengalami sebarang kecederaan, sementara pemandu pacuan 4 roda tidak mengalami kecederaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut berkongsi kabar duka pemergian Allahyarham Muhammad Zubairi Abdullah. Beliau menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dan kenalan Allahyarham dan mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Salam takziah juga daripada kami, keluarga berita RTM.
dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sayang, kenapa macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka aktif pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Tu? Guna ni je lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Masih bersama berita perdana. Langkah menilai semula gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah adalah satu permulaan yang baik. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan berharap komitmen itu turut dizahirkan oleh pekerja dengan peningkatan produktiviti yang setimpal dengan tangga gaji. Dalam hal ini keazaman kerajaan ataupun kesungguhan kerajaan dituntut supaya perkara ini benar-benar dapat direalisasikan. Teknologi telah pun mengubah cara hidup, cara berfikir dan juga cara bekerja. Namun begitu, tangga gaji ataupun upah kepada masyarakat pekerja masih lagi tidak berubah. Justru itu hasrat kerajaan untuk mengkaji tentang isu ini harus dipuji dan pastinya pada masa yang sama kaum pekerja juga harus kekal menunjukkan komitmen memberikan peningkatan produktiviti di dalam kerja masing-masing. Pada masa yang sama, beliau turut berharap kerajaan tidak mengetepikan pekerja swasta yang turut menyumbang kepada ekonomi negara. Pameran Malaysia Auto Show 2023 bakal dianjurkan di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang bermula 4 hingga 7 Mei ini. Bukan sekadar mengetengahkan kenderaan, skop penganjuran turut diperluas meliputi teknologi penting seiring perkembangan sektor mobiliti era digital. Asni Fatin Anwar ada laporannya. Setelah 3 tahun tidak dianjurkan ekoran pandemik COVID-19, Malaysia Auto Show 2023 kini kembali menemui peminat automotif tempatan. Bagi memberi kelainan, edisi kali ini tampil dengan pelbagai pengisian baharu termasuk sub pameran yang memberi tumpuan khusus kepada kenderaan elektrik dan juga motosikal. Dekat EV Hall ni atau kita panggil charge CHARGED, so charge ni, so kita akan dapat lihat banyak produk-produk EV yang baru kan, juga teknologi-teknologi yang baru. So bagi kita ni sebagai agensi kerajaan, kita memastikan kita memberi penerangan dengan lebih lanjut lah kepada publik apa maksudnya EV dan apa, whether dia safe atau tak, whether penggunaan dia bagaimana, teknologi apa yang digunakan. So di hall sini semua ni akan ada daripada segi penerangan lah lebih lanjut tentang EV dan juga model-model produk-produk yang baru daripada pelbagai jenama yang ada. Turut dihaskan Dewan Premium yang mempamerkan teknologi termaju ditawarkan oleh pelbagai jenama segmen premium. Selain itu, 2 laluan pandu uji sepanjang 4.5 km turut tersedia bagi pengunjung yang ingin merasai prestasi dan teknologi lebih 100 model kereta dan motor. Pemamer kita ada dalam lebih kurang 80 lebih dan juga dari segi jenama 100 lebih lah. So 100 lebih macam-macam daripada motor, saya cakap ni motosikal dan juga daripada segi kereta. Kita ada lebih kurang 7 launching of new models. Yang tu saya tak boleh bagi tahu lah. So maybe pengunjung boleh datang. I think besok akan ada, hari Khamis pun akan ada, insyaAllah. Pengunjung turut disaran membuat pembelian tiket secara dalam talian bagi memudahkan pergerakan. Pameran anjuran Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia MARI ini bermula dari 10 pagi hingga 10 malam. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS sasar nilai pembangunan kasa GDV RM1 bilion bagi 6 projek perumahan dan hartanah baharu sehingga akhir tahun ini. Unjuran itu bagaimanapun tertakluk kepada keupayaan pasaran semasa. Ke arah sasaran berkenaan, kempen Discover PKNS dilancar.
kita rancang projek ni daripada tahun lepas lagi lah, mana-mana kawasan yang dijangka ada permintaan, dan kita dah buat kajian pemasaran, dan kita yakin apabila kita lancarkan projek-projek pada tahun ini, kita akan dapat sambutan yang seperti mana yang kita sasarkan. Siri jelajah Discovery PKNS akan bermula di Kota Puteri pada 6 dan 7 Mei dan berakhir di Pusat Convention Shah Alam pada 28 dan 29 Oktober depan. Mencairkan emas atau menjual emas merupakan alternatif untuk mendapatkan wang tunai bagi menampung perbelanjaan. Trend itu banyak dilakukan ketika harga emas meningkat tinggi. Ikuti laporan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain. Saya ke Pekan Kuala Pilah yang sememangnya sinonim dengan emas, sehinggakan ada yang menyifatkan pekan ini sebagai lokasi lubuk emas. Harga emas yang tinggi ketika ini menjadi fenomena bagi pengguna mencairkan dan menjualkannya bagi mendapatkan tunai. Namun, pilihan di tangan pengguna. Bagi yang ingin terus melabur, mereka tetap akan membeli emas baharu untuk menambah koleksi. Pengurus kedai emas di Kuala Pilah, Noh Hasliza Abdul Rahman berkata, harga emas mencatat kenaikan sejak awal Mac lalu. Menurutnya, ada di antara pelanggan yang datang ke kedainya untuk menukar emas lama dengan reka bentuk baharu dengan menjadikannya simpanan. Buat masa sekarang ni, kalau ikutkan harga emas memang tengah tinggi, jadi memang ramai customer akan trade in emas lama dan dia akan tukar dengan barang kemas yang baru. Dan ada juga segelintir yang akan ambil cash. So maknanya dengan emas yang dia ada, kalau nak pakai duit, dia akan tukar dengan dalam bentuk cash lah. Pelanggan yang ditemui mengakui harga emas yang mahal ketika ini mendorong mereka untuk mencairkan serta menukar emas lama kepada reka bentuk baharu. Memang ramailah yang akan trade in sebab kalau harga mahal pun ramai, harga murah pun dia orang ramai juga datang. Kalau saya memang time-time macam ni lah kita akan ambil koleksi-koleksi baru. Lagilah kita nak tambah-tambah koleksi buat jadi aset dan semualah, memang sesuai sangatlah datang ke sini. Yalah, emas ni kalau mahal pun kan boleh buat pelaburan ke lah, simpan kan. Harga emas paling mahal direkodkan sehingga mencatat RM287 1 gram, membuatkan pengguna barangan kemas bertindak mencairkan aset pelaburan tersebut. Namun, sebagai pengguna, anda perlu bijak menguruskan aset pelaburan anda, termasuk barangan kemas. Zakat emas jangan lupa bayar. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM.